Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandaya dan ini waktunya untuk cerita. Pertama kali ia dimainkan pada abad ke-15, sukan sepak takraw. Banyak kata ataupun acara ini dimainkan di seluruh dunia, tetapi kalau kita nak lihat kepada beberapa negara, contohnya di Malaysia, kita menyebutnya sebagai sepak raga. Di Filipina ia disebut sebagai sipa. Di Burma ia disebut sebagai cinlon, manakala Laos terkenal dengan kator dan juga di Thailand sebagai takraw. Bagaimanapun, selepas melihat kepada keberhasilan dan juga bagaimana sukan ini membawa sesebuah negara ke peringkat dunia. Jadi, apa yang berlaku hari ini, wartawan kami, Umawati Ramaya, mengikuti satu program pengukuhan sukan sepak takraw di bawah Kementerian Pendidikan, yang mana Kementerian Pendidikan melancarkan program pengukuhan sukan sepak takraw bagi mencungkil bakat muda dalam sukan tersebut. Jadi kita nak tahu dengan lebih lanjut apa antara program yang dianjurkan, bagaimana pengukuhan ini dibuat. Bersama saya Umawati Ramaya langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Apa khabar Umar yang berada di WTC ketika ini? Terima kasih Ehsan di studio di ABC sekarang. Dan Ehsan, saya juga difahamkan Ehsan ni sebenarnya killer dalam sepak takraw. Betul ke kat Bagan Serai ni Ehsan terkenal dengan killer? Saya bukan killer, saya apit kiri. Dia ada apit kiri, apit kanan dan juga tekong. Pandai Umar mulakan. Tetapi Umar, ini kita nak tahulah juga sesuatu perkara yang berbeza apabila seorang wartawan seperti Umar Wati yang mungkin melalui liputan-liputan yang berbeza, tetapi sepak takraw mungkin tidak berapa dekat di hati seorang wartawan seperti Umar Wati. Tetapi kita nak mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan pengukuhan sepak takraw ini yang di bawah Kementerian Pendidikan yang dilancarkan hari ini, Umar. Benar Ihsan, kalau Ihsan tanya mengenai bola jaring ataupun sukan bola tampar, mungkin saya boleh ceritakan lebih melanjut. Memang saya memang minat dari sekolah dulu dan saya juga terlibat dalam peringkat daerah dan sebagainya. Tapi hari ini kita bukan nak bercakap pasal mengenai bola jaring ataupun bola tampar. Hari ini saya nak bercakap mengenai program pengukuhan sukan sepak takraw di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia yang hari ini dilancarkan oleh Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Raziq Jidin. Dan menariknya, apa yang dikatakan oleh Menteri Kanan Pendidikan sebentar tadi, sekolah-sekolah lebih kurang 150 sekolah melibatkan 1,200 pelajar akan menyertai program pengukuhan ini, di mana dia memberi ruang dan juga peluang kepada pelajar-pelajar, terutamanya kepada mereka yang masih berada di sekolah rendah, untuk menonjolkan kebolehan dan juga bakat mereka, bukan sahaja dari aspek pendidikan, tapi hari ini diberi peluang untuk menonjolkan bakat mereka dalam sukan. Dan saya difahamkan hari ini fasa pertama dilancarkan, di mana fasa ini akan berlanjutan sehingga bulan November. Dan apa yang menarik, 10 orang moderator akan dilantik yang terdiri daripada jurulatih sepak takraw di peringkat sekolah rendah. Mereka akan yang sebenarnya sudah melalui latihan dan sebagainya, dan 10 moderator ini yang bertindak sebagai jurulatih akan bergerak dari satu sekolah ke satu sekolah, bukan saja di semenanjung Malaysia, malah melibatkan di Sabah dan Sarawak. Dia akan pergi untuk melihat kemampuan pelajar, dan saya juga sempat melihat beberapa test sebentar tadi, di mana dari segi penilaiannya bukan satu atau dua test yang perlu dilakukan, malah pelbagai test melibatkan fizikal, dan dari segi ketinggian, dari segi berat badan juga diambil untuk sebahagian daripada penilaian untuk melayakkan seseorang pelajar itu untuk menyertai program ini. Dan Ehsan, sebelum itu kita dengarkan dulu apa yang dikatakan dari sedutan sidang media oleh Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Raziq sebentar tadi, sebelum kita sambung semula cerita kita hari ini. Fasa pertama di mana 10 orang mentor yang merupakan kumpulan core group akan bergerak dari sekolah ke sekolah untuk melihat kemampuan murid-murid yang ada di sekolah tersebut, yang mana sekiranya mereka mempunyai potensi, murid ini akan dibawa atau dihantar ke pusat-pusat latihan daerah ataupun sekolah sukan negeri ataupun sekolah sukan Malaysia. Jadi ini merupakan satu usaha menyeluruh untuk kita lihat bagaimanakah
kita dapat optimumkan ataupun kita dapat pastikan potensi yang ada pada murid-murid kita ini dapat dioptimumkan. Baik, itu apa yang dinyatakan oleh Menteri Umar, tetapi bila Datuk berkata berkaitan dengan mengoptimumkan sukan dan juga sukan sepak takraw ini, mungkin kita nak mengetahui banyak-banyak sukan dalam negara, contohnya bukan satu atau dua, tetapi sepak takraw diberi penekanan oleh Kementerian Pendidikan juga untuk waktu ini untuk mencari bakat-bakat baharu. Mungkin ada dinyatakan kenapa sukan sepak takraw untuk program ini dilancarkan. Dan apa yang soalan ini ada dikemukakan kepada Menteri sebentar tadi, dan menurut Menteri apa yang dia cakap, pada peringkat awal sukan ini diangkat sebagai untuk diperkenalkan, sebab sukan ini kebanyakannya melibatkan di kawasan luar bandar dan juga kampung-kampung. So kita nak bagi peluang kepada pelajar-pelajar di luar bandar terutamanya untuk menyertai sukan ini. Dan saya juga difahamkan selepas sepak takraw di mana penilaian dibuat selepas fasa pertama dan dinilai dari segi model dan sebagainya, sukan-sukan lain seperti badminton dan banyak lagi sukan juga akan diperkenalkan. Dan sebelum ini juga kita pernah dengar bahawa Persatuan Badminton Malaysia juga ada menganjurkan latihan kepada guru-guru yang terpilih untuk cara bermain badminton secara betul dan sebagainya, dan untuk dia ajar diterapkan kepada pelajar-pelajar sekolah. Dan yang menariknya dalam program hari ini, Ihsan, apa yang kita boleh pelajari di mana bukan semua, termasuk kita sendiri, bukan kita semuanya bijak dari segi ekonomi, dari segi akademik, dan kepada mereka yang tidak terserlah dari segi akademik, dan sukan ini secara tidak langsung memberi peluang untuk meningkatkan keyakinan seseorang pelajar itu. Kalau saya diberi pilihan dulu pun mungkin saya juga mungkin akan masuk bola jaring dan sebagainya, sebab kita akan merasakan mempunyai kekuatan sendiri dari segi selain daripada akademik, dan untuk mengelakkan pelajar-pelajar tercicir, dan juga dia menjadikan sekolah sebagai platform yang menyeronokkan. Sebab kadang kalau kita tengok, Ihsan, bukan semua yang pelajar-pelajar itu mempunyai kekuatan dari segi akademik, dan apabila datang ke sekolah mungkin hilang dari segi minat tu agak kurang sikit bila akademiknya tidak tersalah. Tapi mana tahu kalau pelajar-pelajar ini, terutama pelajar sekolah rendah, bila dia terserlah dari segi sukan, dan dia mungkin dia merasakan diri mereka ni dihargai. Kalau misalnya kalau tak ada person A ni, satu grup tu lumpuh, so dia akan menjadi harapan kepada, dia memberi sinar baru kepada seseorang pelajar itu untuk terus mendepani hidup sebagai seorang pelajar. Dan menariknya program ini dimulakan di peringkat sekolah rendah dulu, di mana seperti yang saya sebut sebentar tadi melibatkan 150 sekolah, dan secara kuantitinya dalam fasa-fasa yang akan datang, apa yang dijelaskan oleh Menteri sebentar tadi, tidak ada kuantiti yang ditetapkan, dan cuma fasa ini 1,200 pelajar ditetapkan untuk melihat keberhasilan dan melihat model yang sesuai untuk digunakan dalam fasa-fasa yang seterusnya. Dan dalam fasa-fasa yang seterusnya tidak ada limitation yang akan ditetapkan oleh pihak kementerian, dan ini akan melibatkan 7,000 buah sekolah di sekolah rendah di negara, di mana fasa-fasa seterusnya di mana moderator ini akan pergi ke setiap sekolah dalam tidak tahu bila fasa kedua atau fasa ketiga akan dimulakan. Dan dari segi pemilihannya lebih kepada sains sukan, di mana pendekatan dari segi ukuran badan yang saya sebut sebentar tadi, dan mungkin jika kriteria pelajar itu, pemilihan itu dilakukan kalau dikatakan pelajar itu mempunyai bakat yang agak terlalu terserlah, mungkin akan dimasukkan terus kepada sekolah sukan Malaysia, dan berdasarkan tahap-tahap bakat yang seseorang pelajar itu. Dan secara umumnya seperti yang dikatakan, dia tidak bergantung kepada pusat latihan negeri daerah saja. Kalau benar pelajar itu mempunyai bakat, mungkin dihantar, bakatnya akan diasah. Kalau dah ada bakat
yang boleh mungkin moderator tu boleh melalui latihan ataupun penilaian itu seseorang moderator tu boleh menilai sejauh mana seseorang pelajar itu boleh pergi, dan ini adalah sebagai untuk membekalkan pelajar itu untuk mendepani macam sekolah sukma, dan mungkin mana tahu akan menjadi wakil negara pada satu hari nanti. Ihsan? Umar banyak kali tadi sebut daripada awal kerap bermain bola jaring dan juga mungkin nak menjadi atlet bola jaring, tetapi bukan tidak kesampaian, tetapi kita ada pilihan dan sebagainya. Sebab itu Umar sekarang ini menjadi wartawan, terutamanya di Asrawani. Tetapi Umar, di hasilnya selepas ini pastinya kita akan menonjolkan kepada kecemerlangan sukan berkenaan, pelapis-pelapis dan juga generasi baharu dalam sepak takraw dan sebagainya. Apa sebenarnya yang Kementerian Pendidikan harapkan selepas ini untuk memastikan bahawa di peringkat pendidikan seterusnya sampai di pengetahuan dan juga kerjasama menerusi Kementerian Belia dan Sukan khususnya? Ya, benar Ihsan, dan di mana program ini juga dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan, di mana semua program-program ini adalah kerjasama antara kedua-dua kementerian, dan untuk sebenarnya dalam jangka masa yang panjang adalah untuk membekalkan untuk get ready pelajar-pelajar ini untuk menyertai sukan-sukan berprestij, sama ada peringkat negeri ataupun mungkin Commonwealth dan akan datang. Dan saya juga difahamkan mereka akan dimasukkan ke sekolah-sekolah latihan, di mana latihan akan diberikan oleh dari Kementerian Belia dan Sukan sendiri. Dan apa yang saya boleh kongsikan tadi, dan pelajar-pelajar itu, kalau let's say pelajar-pelajar itu ingin untuk menyertai program ini, mungkin pelajar berkenaan boleh terus menyatakan hasratnya kepada guru-guru. Mungkin ada sebilangan guru yang tidak tahu sebenarnya ada bakat kepada pelajar itu, sebab mungkin ada kalanya pelajar-pelajar itu seringkali ponteng atau tidak datang ke sekolah, di mana guru-guru itu sendiri kadang tidak tahu secara menyeluruh bakat yang tersembunyi dalam pelajar-pelajar itu. Dan mungkin kalau ada minat, pelajar itu sendiri boleh memberitahu guru berkenaan bagi membolehkan mereka menjalani penilaian itu. Dan saya yakin mungkin dalam tempoh 5 atau 10 tahun yang akan datang, Malaysia boleh melahirkan atlet-atlet yang bertaraf dunia, Ihsan. Baik, terima kasih Umawati Ramayah, dan kita mengharapkan Umawati terus dengan cita-citanya menjadi seorang atlet walaupun berapa usianya sekarang ketika ini, sebab tidak ada istilah lambat dalam sukan. Dan pastinya ini antara sesuatu yang menariklah untuk kita kongsikan bila kita bercakap berkaitan dengan anak muda dan sebagainya. Terima kasih Umawati yang hari ini turun ke tugasan berkaitan dengan sukan sepak takraw, tetapi ia adalah daripada inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih Umawati. Selepas ini saya nak ke Melaka sebab kita nak melihat bagaimana persiapan sambutan Hari Malaysia 2022. Kita berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.